Assalamualaikum guys, selamat kembali dekat channel aku, Zamri's Channel. Okay, so untuk episod kali ni aku akan continue part by part yang daripada aku SEM 1 tu. Okay, so untuk episod ni aku still SEM 1. Okay, so tapi cerita lain lah pula. So Okay, sebelum aku lupa, thank you so much yang mana dah subscribe aku punya YouTube channel, yang mana dah support aku punya video-video channel aku ni, yang mana dah share, like semua tu kan. Thank you so much. So apa yang aku nak aku harap kan, bila korang dah tengok video-video aku kan, korang boleh lah komen sikit ke, bagilah cadangan apa benda yang aku boleh tambah ke, apa yang aku kena perbetulkan ke. Macam tu lah. Bila aku baca komen-komen, aku ni jenis suka baca komen orang. So bila korang komen-komen kan, aku macam lagi bersemangat nak buat. Sekejap. Gitu. Macam lagi semangat nak buat video, nak cerita semua. So aku pun tak nak lama-lama, mula kita start. Okay, sebelum tu, tak best lah kan kalau kita bercerita tak ada sound-sound seram kan. Okay, so sound please. Okay, so cerita ni time aku SEM 1 juga. Okay, tapi time ni time COVID tau, time pandemik bodoh tu kan, time aku SEM 1 tu. So aku time SEM 1 tu aku tak fully dekat poli. Maksudnya macam satu SEM bersamaan dengan 6 ke 5 bulan kan. So dalam 2 bulan macam tu je aku kat poli. Lepas tu lagi 2 bulan lebih tu aku kena balik rumah kan, online dekat rumah pula. So macam episod lepas kan aku ada cerita yang time aku nak midterm tu kan. Time aku nak midterm tu, time tu dah 2 bulan lah dekat poli. Lepas tu aku tak tahu lah kan, kenapa time aku nak midterm tu banyak betul yang aku nampak, yang aku lalui lah time tu. Time tu aku ingat lagi, time tu aku punya roommate aku yang SEM lepas pula, yang episod lepas tu. Okay, aku bagi nama dia Michelle. Okay, so itu memang nama betul dia lah. So time tu kan aku pernah cerita yang roommate aku Michelle ni, dia ni jenis suka macam join ni, faham tak? Macam ada apa-apa dekat masjid ke, ataupun ada apa-apa aktiviti ke, dia akan join tau. Yang aku ni pula jenis malas nak join. Sebab yelah, satu sebab assignment banyak and busy, satu lagi aku malas. Lepas tu time tu aku ingat lagi, time tu dia terlibat dengan camp apa tah, aku tak ingat lah camp apa. Tapi dia kena tidur lah kat tempat camp tu 3 hari 2 malam kot, tak silap aku lah. Lepas tu malam pertama yang dia kena pergi camp tu kan, aku kan bilik 2 orang. Time tu aku tidur lah seorang-seorang, tak ada roommate apa semua kan. Lepas tu aku malam tu macam biasa budak architecture buat assignment lah. Buat assignment tu macam biasa lah, ada orang ketuk tingkap kan. Macam bunyi ketuk tingkap lah. Macam aku meja belajar kan kat tepi tingkap, macam memang dengar jelas lah kan. So aku macam buat adik je lah macam tu. Time tu ramai tau join camp tu. So kiranya dekat blok aku tu, blok A tu, memang senyap lah. Dia macam sunyi lah, sunyi yang macam tak ada pelajar, tak ada student dekat blok tu. Lepas tu time tu assignment aku siap awal tau. Tak adalah aku tidur lewat malam sampai pukul 4-5, tak adalah. Time tu pukul 1 ke 2 macam tu lah assignment aku dah siap. So bila aku dah siap tu, aku rekaman semua, aku nak pergi toilet. Nak pergi toilet tu aku ambil kunci pintu, so pergi toilet aku dekat je dengan bilik. Lepas tu aku dekat toilet tu kan, time tu kan dah pukul 2. So macam
tak ramai lah student nak pergi toilet time-time macam tu kan. Lepas tu dekat toilet tu, macam kalau korang pernah tengok toilet sekolah korang kan, mestilah dia banyak-banyak kan. Ada kat belah sini tempat shower, dekat belah sini jamban, dekat sini sinki macam tu kan. Dia macam asing-asing. Time tu aku pergi dekat tempat jamban tu, yelah kita nak buang hadas kecil. Hadas kecil gitu. So time tu kan sunyi, tak ada orang kan. Lepas tu time tu dah pukul 2, blok dah gelap lah. Lepas tu aku pun pergilah membuang hadas. Lepas tu aku dah membuang hadas tu, bunyi ni tau, bunyi pipe air yang dekat tempat ambil uduk. Faham tak? Dia macam tempat pipe air ada dua. Satu kat bahagian sinki, satu dekat tempat yang macam orang ambil uduk ke, ataupun orang tadah, tempat orang nak tadah air ke, apa benda ke, nak basuh baju kat situ kan. Dia macam lapang sikit lah. Dekat situ bunyi air tau. Lepas tu aku macam pelik lah, siapa nak masuk toilet waktu malam-malam ni. Tapi mungkin ada je kan, sebab emergency ke apa. So aku macam abaikan je lah. Aku tu semua, aku keluar. Lepas tu aku tengok pipe air tu, dia terbuka tau. Dia macam memang laju gelas macam tu kan. Lepas tu aku macam, aku usah setiap shower tempat tu lah, mana tu ada orang ke apa. Lepas tu aku usah, tak ada orang. Aku pun macam, takkanlah aku nak biar pipe air tu terbuka macam tu, membazir lah. Sedangkan kita kat rumah pun, kalau kita tak tutup pipe air tu pun mak kita bising kan. So aku pun tutup lah pipe air tu. Memang ketat kan, ketat. Semua pipe air tu aku tutup ketat lah. Memang macam aku tak nak terbuka langsung. Lepas tu time aku dah tutup tu, aku nak keluar. Bila kita keluar toilet tu kan dah floor panjang kan, setiap bilik tu kan. Aku keluar je toilet tu, pintu toilet tu tak pernah tutup tau. Tak pernah tutup. Dia memang akan sentiasa dekat tepi, dekat bahagian dinding tu je kan. So time tu memang tak tutup tau. So time tu aku keluar toilet tu, aku nak berjalan dekat pergi bilik aku lah. Lepas tu time tu aku dah sampai depan pintu bilik aku, tapi aku tak masuk lagi lah. Lepas tu pintu toilet tu tiba-tiba tertutup. Faham tak? Dia macam ada someone push the door sampai bunyi macam tu, bunyi kuat gila. Aku pusing, aku pandang pintu toilet tu. Aku pergi dekat pintu toilet tu. Aku buka. Lepas aku check dekat belakang pintu. Aku tak tahu kenapa time tu aku bangang sangat. Aku pergi, berani sangat gila time tu. Aku pergi, tak ada orang tau. Okay, lepas tu, okay, ni korang bayangkan okay, ni toilet, ni tangga tau. Depan toilet ni tangga. Macam orang nak turun ke naik ke tangga lah. Lepas tu, lepas tangga ni barulah setiap bilik-bilik tau. Lepas tu, aku daripada bilik aku ni, aku jalan-jalan, aku tengok dekat tangga tu, manalah tahu ada budak-budak nak kacau aku ke, apa yang nak perkena aku ke. Tapi aku jalan-jalan kat tangga tu, memang tak ada orang tau. Lepas tu Aku tak tahulah kenapa time tu aku tak balik bilik aku terus. Aku pusing, aku pergi masuk balik toilet tu. Aku masuk balik toilet ni, aku check tau. Aku nak check lah dalam toilet tu, mana tu ada orang ke, ada orang sorok dalam tu ke apa kan. Aku check, aku pusing, aku buat roundabout dekat toilet tu. Aku check setiap shower, jamban-jamban semua aku check kan, memang tak ada orang tau. Lepas tu meremang pula. Lepas tu badan aku meremang tau. Lepas tu dalam badan aku meremang tu, aku punya bahunya sakit gila, berat gila tentu. Lepas tu aku keluar toilet. Pintu tu aku betul-betul tolak ke tepi tau. Memang tak, aku nak kata time tu ribut, tak ribut. Nak kata time tu hujan, tak hujan. Memang malam yang indah. Kat situ lah. Lepas tu aku keluar toilet tu, aku nak pergi ke bilik aku balik lah. Lepas tu time tu aku sampai dekat depan tangga, ada someone ketuk pintu toilet tu.
dengan rela hatinya aku pergi pusing, aku tengok pintu tu, aku jeling pintu tu macam tu siap. Aku macam tak tahu lah, bunyi tu kan, nak kata kuat tak adalah kuat, nak kata slow tak adalah slow, tapi yang aku dengar, faham tak? Lepas tu aku macam aku perhati lama pintu. Lepas tu aku pusing, aku nak pergi kat bilik aku. Nak pergi kat bilik aku tu, aku kat pintu, pergi salam, aku masuk. Time aku nak tutup pintu bilik tu, macam ada someone tolak pintu tu lagi tau. Faham tak? Dia macam, aku tahulah aku tutup pintu macam mana, memang aku tutup seslow kan, tapi time tu macam ada someone tolak pintu tu. Faham tak? Macam bunyi pintu tum macam tu. Lepas je benda tu tolak kan, aku pun terkejut tu. Aku cakap Allahu Akbar. Aku yang jantung aku duduk macam tu. Aku pun terkejut tu. Lepas tu aku cakap dalam hati aku, okay, memang aku tak nak keluar daripada bilik ni sampai esok pagi. Lepas tu aku pergi kat meja belajar aku kan. Lepas tu time aku pergi kat meja belajar aku tu, ada ketuk tingkap. Okay, aku ignore je benda tu, aku biar je. Aku baring, aku tutup lampu, aku pergi baring. Aku tarik selimut semua. Aku dalam aku nak tidur tu, dalam aku nak main-main mata tu kan, aku scroll TikTok, IG, tengok phone sekejap kan. Okay, lepas tu aku terlelap. Sebelum aku tidur tu, aku adalah tengok jam kan. Time tu pukul 3. Lepas je aku tengok jam tu, aku terus terlelap tau. Lepas tu kau bayangkan, roommate aku tak ada. Lepas tu pintu semua aku dah kunci lah kan, roommate aku tak ada. Lepas tu dekat katil sebelah, katil roommate aku ni lah, aku dengar something baik. Aku dengar macam ada orang baring kat situ. Kau pernah tak? Okay, kalau kau nak tahu macam mana, cuba korang baring kat katil korang kan. Lepas tu korang pusingkan badan korang. Ada tak macam bunyi korang punya katil ke apa, macam iok bunyi katil, bunyi tilam ni ke, bunyi katil besi korang ni ke? Mesti ada. Aku time tu aku ingat lagi, aku tak bergerak, tapi bunyi macam orang dekat katil tu ada orang. Faham tak? Lepas tu aku pusing, tak ada orang. Yelah, memang dah tak ada orang, roommate aku tak ada. So aku sajalah pusing, tak ada orang tau. Okay, aku tak nak takut. Aku terus tidur. Aku sambung tidur aku. Dan sambil aku tidur tu kan, aku mimpi macam aku ada terjumpa something tau. Lepas tu something tu dia besar. Faham tak? Dia bukan hadiah, tapi aku tak ingat sangat time tu. Dia bukan hadiah, tapi benda tu besar. Bila aku buka benda tu, aku buka je kotak ke apa benda tah time tu, aku tak ingat. Aku buka je benda tu, badan aku ni jadi berat. Faham tak? Berat gila. Aku nak bangun tak boleh. And then aku nak buka mata. Aku buka mata tu boleh lah, tapi aku nak bangun daripada mimpi tu ataupun bangun pada tidur aku tu tak boleh. Kira macam kena himpap lah. Aku kena himpap macam tu. Faham tak? Mulut aku ni, aku nak baca ayat apa-apa yang aku tahu macam tu, memang tak boleh baca. Aku baca dalam hati macam tu. Aku baca lah surah-surah yang aku tahu dalam hati aku. Lepas tu aku mimpi lagi. Aku mimpi yang aku dah boleh bangun daripada aku nyimpap tu. Faham tak? Aku bangun. Lepas tu dan aku bangun dalam mimpi tu, aku pusing sebelah, ada benda tu tengok aku sebelah ni. Lepas tu rupanya aku mimpi lagi. Maksudnya aku mimpi dalam mimpi. Faham tak? Aku mimpi benda tu, tapi benda tu dalam mimpi aku lagi. Maksudnya aku still tak boleh bergerak. Kau bayangkan. Lepas tu
Aku buka mata aku, ada benda something panjang gila tau. Dia macam, dia panjang gila. Aku tinggi tapi dia lagi panjang pada aku. Faham tak? Dia tengah tengok aku. Time tu aku pejam mata, aku baca Ayatul Kursi dalam hati aku. Aku baca. Lepas tu tiba-tiba aku boleh bangun. Tapi kali ni bukan mimpi dah. Aku bangun. Aku macam dada aku sakit gila. Macam aku time tu sesak nafas semua. Okay, lepas tu atas meja aku ada air mineral tau. Aku ambil air mineral tu, aku tuang sikit atas tangan aku kan. Aku sapu muka aku. Lepas je daripada tu, aku terus tak boleh tidur sampai ke subuh. Subuh tu aku terus pergi ambil uduk. Aku solat subuh. Lepas tu aku terus mandi nak pergi kelas pagi tu, pukul 8 tu kan. Okay, tu cerita pertama. Okay, cerita kedua ni pasal member aku pula, pasal aku punya classmate. Okay, classmate aku ni, bilik dia satu blok dengan aku. Dia satu blok dengan aku, and then dia satu aras dengan aku, cuma dia bilik lain lah. Contoh aku bilik 02, dia bilik 05. Contoh lah macam tu. Okay, dia duduk bilik tu. Okay, nama dia Syahmi. Okay, lepas tu okay, dia duduk bilik tu dengan roommate dia lah. Lepas tu roommate dia duduk bilik tu sekejap je. Lepas tu roommate dia tu pindah bilik lain. Roommate dia tu pindah bilik member dia. Bukan pindah, dia macam roommate dia tu tak tidur bilik tu dah. Dia tidur bilik member dia. Tapi baju-baju dia semua still kat situ. Cuma dia tidur je dekat tempat lain. Dia tidur dekat bilik member dia. So bila dia tidur bilik member dia, bilik tu ada Syahmi je lah tidur bilik tu. And then Syahmi ni pula, dia ni jenis macam kalau time malam kan, dia suka buka tingkap tau. Lepas tu blok A ni kan blok paling hujung. Lepas tu memang dekat belakang tu hutan je, faham tak? And then bilik Syahmi ni dia menghadap hutan. Dah menghadap hutan, dia pergi buka tingkap lagi. Syahmi ni remat kan. Lepas tu time tu yang si Syahmi ni lah, time tu roommate dia tak ada. Roommate dia tidur bilik member dia. Lepas tu malam tu Syahmi ni dia buat assignment lah dekat bilik dia tu kan. Dia buat assignment dia pun dia classmate aku, so budak architecture juga lah. Dia pun buat assignment dia time dah lewat malam tu kan. Lepas tu malam tu dia tidur. Lepas tu malam tu pun dia kena himpap. Bukanlah malam hari yang sama dengan hari yang aku kena himpap, tapi dia hari lain. Tapi dia kena himpap juga kat bilik tu kan. Lepas tu dia Lepas dia kena himpap tu, dia macam sakit dada lah, tak boleh bernafas lah, apa semua dekat bilik tu. Lepas tu esok pagi tu kelas tau. Time tu dia datang kat aku, dia cerita kat aku kan, yang malam tadi dia kena himpap semua. Lepas tu lepas tu aku pun dengar cerita dia. Lepas tu balik je daripada kelas tu, aku pergi bilik dia. Aku macam sajalah nak tengok macam mana dia punya suasana dalam bilik dia. Aku tengok, memang aku masuk je bilik dia tu, meremang baik. Aku ini meremang, bulu-bulu aku semua tu, bulu-bulu roma aku ni meremang. Lepas tu bilik dia tu aku rasa macam suasana lain tau. Macam ni nak cakap, dia macam suasana tak best bila aku masuk dalam bilik dia tu. Bukan tak happy, tapi aku rasa macam aku rasa lain dalam bilik dia. And then time tu lagi seminggu, lagi 3-4 hari nak midterm lah. Kita orang tengah push assignment. Time tu aku teman si Syahmi ni, aku buat assignment dalam bilik dia. Time tu pukul 4 pagi ke 5 pagi ke 6 pagi, macam tu lah, tak ingat lah antara tu. Aku teman dia.
Time tu aku mengantuk gila kan, pukul 6 je tu. Assignment tak siap-siap lagi, tapi terpaksa kena buat lah sebab dah nak dekat midterm. Lepas tu macam aku cakap tadi lah, dia setiap malam si Syamin buka tingkap kan. Dia nak kata panas bilik tu tak adalah panas, tapi dia pergi buka tingkap. Aish, dia buka tingkap lah time kita tengah buat assignment sama-sama tu kan. Aku time tu kan si Syamin kan buka tingkap. Aku time tu aku duduk atas lantai lah buat assignment tu. Lepas tu aku punya badan ni menghadap tingkap tu tau. So nampak hutan lah kan. Lepas tu aku ada nampak satu macam bayang-bayang hitam ni tau, Dekat dia punya tingkap tu. Macam tu lah, dekat dia punya tingkap tu. Tapi aku tak adalah bagi tahu si Syahmi ni. Aku diam je lah. Aku buat macam maybe aku salah nampak ke apa kan. Lepas tu bayangkan time tu aku tengah duduk ni, aku tengah melukis kan. Lepas tu aku rasa macam ada satu angin ni tau. Angin dia tu macam angin pelik, faham tak? Dia macam angin, bukan angin yang biasa-biasa. Macam bukan angin macam angin kipas ni ke, ataupun angin yang daripada angin luar ke. Tak, dia macam angin tu angin pelik. Nak kata time tu macam ada ribut ke, hujan ke, tak pun. Tapi time tu angin tu pelik. Tapi aku tak tahu lah si Syahmi ni rasa ke tak angin tu, tapi aku rasa. And then bila aku rasa tu, aku terus menggigil tau. Lepas tu angin tu memang bukan angin yang, bukan angin sejuk lah, tapi angin tu dia pelik bagi aku lah, sampai aku menggigil. Lepas tu dah siap assignment semua tu, aku terus demam. Esok pagi tu aku tak sihat, aku demam, tapi aku still pergi kelas sebab aku kena hantar kerja. So macam tu lah cerita dia. So thank you so much korang yang dah tengok video ni pada start sampai habis. Yang mana dah subscribe tu, thank you, and support lah aku ni budak baru nak up lah. Macam kalau korang nak support lah. And then okay, ni satu lagi, kalau korang rasa macam nak percaya cerita-cerita aku daripada episod 1, episod 2 ni terpulang pada korang, aku tak paksa korang untuk percaya, sebab benda ni pun tak jadi dekat diri korang kan, jadi dekat diri aku. So hanya aku je yang tahu, hanya aku dengan Allah je yang tahu apa yang jadi semua tu. Tapi kalau aku nak buat cerita pun, buat apa aku nak buat cerita tu? Aku kalau boleh kan, aku tak nak pun benda tu jadi dalam hidup aku. Aku tak nak pun nampak segala-segala tu semua. Tu jujur daripada aku lah. Ikut terpulang pada korang. Kalau korang rasa nak percaya, tapi kalau tak nak, tak apa, it's okay. Macam tu. So thank you guys yang mana dah support aku punya YouTube channel. So stay tune untuk next episode. Next episode ni aku dah masuk SEM 3. Okay, so yang mana korang yang nak tahu banyak lagi cerita-cerita seram daripada aku kan, dekat tempat tu, dekat tempat mana-mana lah yang aku pernah rasa, pernah nampak, aku akan share kat sini. Okay, so thank you so much guys. Jangan lupa like, share, subscribe. Okay, bantu aku. Okay, bye guys. Assalamualaikum.